alhamdulillah. Nampak? Tu ucapan ahli syurga. Dia dekat syurga ni, semua ibadat dah tak perlu buat. Cuma tinggal satu jenis ibadat saja yang ada dalam syurga. Apa dia? Zikir. Zikir. Ahli syurga akan sentiasa ucap alhamdulillah. Dapat nikmat dia alhamdulillah. Itu perangai ahli syurga. Dekat dunia lagi dah dia bersyukur. Tapi ingat, syukur yang kita bincangkan mesti sampai dibuktikan. Bukan hanya di bibir. Sebab kita takut ucapan di bibir itu hanya ucapan semata-mata. Allah menafikan syukur kita yang sebenar. Jadi ahli syurga kata apa? Alhamdulillah. Kenapa mereka masuk syurga ni? Dia syukur sangat-sangat. Allazi hadana lihaza. Ni mahal ni. Inilah yang paling mahal sekali, yang dirasa syukur sangat-sangat sebab Allah telah beri petunjuk kepadanya untuk sampai ke sini. Petunjuk ni insya-Allah kita akan detailkan pada ayat yang ke-6 nanti. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk ni ada 4. Nanti kita akan bincang. Tapi 4 tu kita beringkaskan kepada am dengan khas. Iaitu am tu ialah secara umumnya ialah penurunan Al-Quran. Semua orang boleh baca Quran. Abu Jahal pun boleh dengar Quran dan baca Quran. Tak ada masalah. Tetapi yang khasnya ialah Allah campakkan taufik ke dalam hati dia. Jadi orang beriman ni, bila dia masuk syurga, dia bersyukur sebab Allah bagi dia taufik untuk dia buat apa yang dibaca dalam Al-Quran dulu. Jadi dia kata apa? Alhamdulillahillazi hadana lihadza. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk sampai ke sini. Nak sampai ke syurga ni, kita punya kerja kita bukan dekat akhirat saja. Bermula daripada kat dunia lagi dah kita rancang. Sebenarnya bila lagi? Daripada anak kita belum lahir lagi dah rancang. Itu perancangan kita nak pergi akhirat. Macam hari ni lah, anak baru lahir je terus kita buat akaun apa? Nak belajar lagi 20 tahun akan datang. SSPN. Ini lebih jauh lagi. Fikir macam mana nanti akhirat dia. Apa pendidikan dia. Kalau dia tak sempat habis umur dia sampai 60, boleh ke dia masuk syurga? Apa kita nak buat? Ibu bapa bertanggungjawab. Jadi jauh perjalanan kita sebenarnya, iaitu sampai ke syurga. Jadi kita bersyukur sebab Allah bagi kita Al-Quran. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tengok ucapan dia. Sudah tentulah kami ni tak dapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Jadi kita boleh baca Quran, kita boleh belajar Al-Quran, faham Al-Quran, kita boleh kongsikan, mengajarkan Al-Quran ni. Ini bukan kepandaian kita. Kalau ikut kepandaian dapat Quran, Nabi Ummi. Abu Jahal tu disebut sebagai apa sebelum dia masuk, sebelum Nabi hadir, sebelum Nabi diutuskan? Abu Hakam. Apa Abu Hakam? Bapa kepandaian, bapa kebijaksanaan. Kalau kata kira pandai, siapa yang patut dapat Quran? Kalau kita fikirlah memang Allah tak bagi pun. Abu Jahal lah sifir dia. Tapi Allah bagi kepada lelaki yang ummi, lelaki yang tidak boleh membaca dan menulis. Kerana apa? Sebab Al-Quran nak diletakkan di dalam hati. Al-Quran nak diletakkan di dalam hati. Ada orang, dia mungkin pelajaran dia lemah, tapi dia ada hati tak? Dia ada hati, dia ada rasa takut tak? Ada. Al-Quran nak letak kat situ. Al-Quran bukan nak letak dekat akal kita. Dan akal dalam Quran masukkan adalah hati. Dalam Quran akal maksudnya apa? Hati itu. So hati itu boleh memahami rasa takut, rasa cinta kepada Allah. Jadi tak apa. Suatu kalau kita belajar bahasa Arab, hari ini belajar, lepas tu minggu depan kita tanya, kita tak ingat. Tak apa, belajar dulu. Yang Allah nak bagi tu, kefahaman tu dekat mana? Dekat hati. Jangan putus asa. Jadi kalaulah Allah tak bagi petunjuk kepada kami, kami tak akan sampai ke sini. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haq. Benar-benar pasti telah datang para rasul, para utusan daripada Tuhan kami membawa kebenaran ini, yang menyampaikan al-haq tentang syurga neraka. Kalau kita umat akhir zaman ini, Al-Quran. Wa nudu, dan diserukan mereka, antilkumul jannah, itulah syurga. Nak masuk syurga, Allah kata dekat dia, inilah syurga. Urithumuha, yang diwariskan kamu akannya. Diwariskan tu macam mana masuk waris? Waris ni usaha kita ke waris? Adakah waris tu usaha kita? Bukan kan? Waris apa waris? Daripada belakang. Ayah ibu kata, ini kamu punya. Bukan usaha kita, dia orang punya. Sebab tu syurga ni kita masuk bukan sebab nak ikut
kita punya usaha kedekat kita nak masuk syurga tu tak tersetanding. Allah kata diwariskan. Nah, ni untuk kamu. Tapi sebab apa tiket dia? Kenapa dapat? Bima kuntum ta'malun. Bukan bima kuntum ta'lamun. Beza kan? Ta'lamun dengan ta'malun. Ta'malun, buangkan ta, buangkan waw nun, tinggal amal. Amal apa? Amal kerja. Kalau ta'lamun, buang ta, tinggalkan waw, buangkan waw nun, tinggal ain lam mim, ilmu. Ta'lamun maksudnya kamu mengetahui. Masuk syurga bukan sekadar tahu. Masuk syurga ialah kerja. Jadi kita kena buat kerja. Kerja apa kena buat? Tu yang datang selepas ini, iyyaka na'budu. Itulah kerja kita. Memperhambakan diri kepada Allah. Jadi hamba tu kerja dia banyak. Kalau kita nak duduk, okey, alhamdulillah aku dah kerja sepanjang hidup ni, sekarang nak duduk dalam keadaan comfort zone. Itu masalah. Itu bukan ciri-ciri, bukan ciri-ciri hamba. Hamba bukan duduk selesa. Dia kena apa? Dia kena buang dia punya selimut dia tu. Ya ayyuhal muzammil kum. Wahai orang yang berselimut, bangun. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, bangun. Kita kena bekerja. Jadi itulah kerja kita. Nanti kita akan sambung itu pada ayat iyyaka na'budu. Sekarang Allah kata apa? Nah, inilah syurga. Jadi masa dia sampai ke pintu syurga, disambut oleh penjaga syurga. Tengok surah 39. Ayat yang ke-73. Jadi di hujung surah ayat 43 tadi, Allah alu-alukan kan? Dialu-alukan kedatangan mereka ke syurga. Nah, inilah syurga bagi kamu. Kemudian dalam ayat yang ke-73 daripada surah 39 ni, aksi tentang apa dia? Disambut hebat oleh siapa? Penjaga syurga. Ayat 73 surah 39. Muka surat 466. Muka surat 466. Ayatnya yang ke-73. Ya, disambut hebat. Meriah, meriah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw. Sekali lagi. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi kalau pengantin tu kita panggil apa? Diarak. Tu wasiqah kat sini maksudnya diarak. Kalau untuk ahli neraka tu digiring, wasiqah juga. Untuk ahli syurga maksudnya diarak orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Jadi takwa ni kan maksudnya orang yang menjaga dirinya daripada azab Allah. Jadi dia selamat berjaya daripada neraka Allah. Dia diarak ke syurga. Tu nak disambut masuk ke syurga, zumara. Berbondong-bondong, berduyun-duyun. Mudah-mudahan kita bayangkan
Ni jemaah apa ni? Dewan Masjid Muttaqin. Giliran nak masuk syurga. Dewan orang Meru. Berkelompok-kelompok. Tapi kita antara yang terawal masuk, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga. Sebab kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ialah umat yang terakhir, tetapi yang pertama-tama masuk ke dalam syurga. Sebab tu kat dunia ni, kita kena belajar apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, Qurannya. Belajar Al-Quran, hidup dengan Al-Quran. Hatta iza ja'uha, sampailah, sehinggalah apabila dia sampai ke syurga, wa futihat abwabuha, dibukakan baginya syurga. Dibukakan, disambut. Wa qala lahum khazanatuha, lalu berkatalah penjaga-penjaga syurga, salamun alaikum. Apa maksud salamun alaikum? Sejahteralah kamu. Nak masuk ke tempat ni, sejahteralah kamu. Duduk dalam syurga ni elok-elok. Sebab apa? Betul kamu telah baik dulu. Kamu telah jaga diri kamu baik-baik. Betul daripada perkataan taib, baik. Kamu dah jaga hati kamu daripada dikotori oleh hawa nafsu kamu. Sekarang masuk dalam syurga. Kamu telah berjaya. Disambut oleh penjaga syurga. Siapa penjaga syurga? Malaikat. Malaikat ni kalau sinonimnya kepada manusia, macam Allah cerita dalam tentang isteri kepada Aziz yang cuba menggoda Nabi Yusuf yang dikatakan namanya Zulaikha. Dikatakan namanya Zulaikha. Kawan-kawan dia ejek, apalah kau dengan budak pun nak. Budak tu saya hamba lah. Dia kata tak apa. Dia buat satu perjumpaan. Dipanggil kawan-kawan dia, bagi seorang satu pisau. Dia biar Yusuf lalu. Apa yang jadi? Terpana mereka melihat Yusuf. Mereka kata apa? Malaikat. Mereka kata apa? Malaikat. Jadi orang ni kalau tengok lelaki kacak ni, kira tahap dia kena cerita malaikat. Kalau perempuan cantik ni kira macam tu. Sebab kita tak pernah tengok. Sebab tu Quran, syurga nak kena faham macam ni. Seperti apa yang Nabi Allah sebutkan dalam hadis kursi. Baik, kita baca sama-sama hadis ni. Ni hadis kursi. Maksudnya Allah berfirman. Allah yang kata, Nabi sebut melalui lidah dia. Bukan ayat Quran. Dan tidak boleh dibaca dalam solat. Baca sama-sama. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sekali lagi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi Nabi sebut, Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang bekerja. Ma la ainun ra'at, apa yang mata tidak pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, dan apa yang telinga tidak pernah mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan apa yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Itu Quran. Itu
syurga. Cerita tentang malaikat, malaikat sambut. Mana siapa pernah tengok malaikat? Tapi malaikat yang menjaga neraka ni malaikat yang segak-segak lah. Bukan macam malaikat yang jaga neraka, yang menakutkan. Syurga ni malaikat yang menjaganya adalah yang menggembirakan hati. Jadi macam mana keadaannya? Adakah macam kita selalu sebut, uish, kacak macam malaikat, walau orang sebut tentang lelaki, cantik macam bidadari, tak pernah tengok pun. Itu hanyalah kata-kata kita sahaja. Sama lah juga macam Allah kata yang masa kita bincang tentang neraka sebelum ni, mayang-mayang pokok zakum itu macam kepala syaitan. Mana pernah tengok kepala syaitan? Nak bagi tahu apa dia? Sangat buruk dan menakutkan. Itu maksud dia. Apa yang kata dia boleh tengok syaitan, dia bohong. Dia mohong, orang Kedah kata. Tak boleh tengok syaitan. Hantu boleh. Sebab hantu tu jelmaan. Itu bukan bentuk syaitan yang sebenar, bukan bentuk jin yang sebenar. Jin memang Allah tak bagi kita tengok. Dia di satu alam yang lain. Yang kita nampak tu, itu adalah dia punya apa? Dia boleh menjelma. Tu Allah bagi dia kelebihan nak menakutkan manusia. Pocong lah. Sebab tu dekat Eropah tak ada pocong. Tu masalah dia. So dia boleh menjelma untuk takutkan kita. Tapi adakah itu bentuk rupa asalnya? Tidak. Kita tak tahu. Jadi bila Allah kata dalam Quran, mayang-mayang buah zakum itu macam kepala syaitan, kita tak pernah tahu. Tapi kita faham. Macam malaikat tak pernah tengok. Tapi nak tahu apa? Sangat cantik kalau malaikat. Kalau syaitan sangat buruk. Itu maksud dia. Okey. Jadi bila malaikat sambut, dia kata apa? Salamun alaikum. Sejahteralah ke atas kamu sebab dulu kamu telah berbuat baik. Fadkhuluha. Ni dah sampai pintu syurga ni. Masuklah kamu khalidin, dalam keadaan orang-orang yang kekal dalamnya. Tak usah keluar-keluar dah. Dah tak payah buat kerja lagi dah. Dalam syurga hanyalah apa? Pujian kepada Allah je. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu je diucap. Tengok ayat seterusnya 74. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Apa di syurga kata? Alhamdulillah. Apa maksud alhamdulillah yang kita belajar sekarang ni, ibu-ibu ayah sekalian? Kita ni sedang buat persiapan nak sebut alhamdulillah tu betul-betul. Kalau orang nak buat persembahan hari kemerdekaan tu, kawat tu, berapa lama dia kawat? Bukan semalam punya kerja. Nak biar tepat tu, nak bawa jet biar tepat pelancaran tu, ada ucapan biar ngam-ngam keluar jet pada waktu yang tepat. Itu bukan hari satu hari punya latihan, berminggu-minggu. Ni nak masuk syurga ni, jauh perjalanan kita ni. Dekat dunia kena praktis cakap alhamdulillah. Sebab dekat syurga nanti nak sebut alhamdulillah dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan praktis dia alhamdulillah 1000 kali setiap hari, bukan tu. Alhamdulillah disertai dengan apa dia? Amal yang kita nak buktikan kepada Allah, yang kita betul-betul berterima kasih kepada Allah. Jadi dia kata apa? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Tadi alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Jadi dalam dunia dulu kita belajar Al-Quran, dalam Al-Quran penuh dengan janji Allah nak bagi syurga. Jadi kenapa kita sanggup infak fi sabilillah? Kenapa sanggup belajar Al-Quran? Kenapa sanggup tolong orang? Sebab penuh dengan janji-janji Allah. Macam nak pilihan raya nanti, kita akan mendengar apa? Janji-janji manusia. Tak apa, itu kita dengan manusia memang ada janji. Soal dia boleh buat tak boleh buat, satu manusia. Dia lemah. Tapi kita akan pilih, oh ini yang terbaik untuk agama aku akan pilih. Jadi kita pun buat, akhirnya mungkin tak dapat sangat. Habis dah manusia. Itu manusia. Tukar macam mana pun kita akan nampak kekurangan. Tapi bila masuk syurga, mereka kata apa? Tengok. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala pujian kesyukuran itu bagi yang telah ia membenarkan bagi kami janjinya. Allah. Allah takkan memungkiri janji. Wa awrathanal arda, dan Allah telah mewariskan pada kami tanah ini. Arda dalam Quran ini banyak maksud. Arda dalam Quran ada maksudnya bumi. Arda dalam Quran ada maksudnya tanah. Arda dalam Quran ada maksud Mesir. Mesir pada. Arda tu maksudnya Mesir. Kena tengok setiap ayat lah, kena tengok konteks dia.
Arda ada dengan maksud syurga. Ni arda sini maksudnya apa? Syurga. Jadi kata ahli syurga, yang telah mewariskan kepada kami tanah syurga ini. Sebab tu syurga ni, para ulama salaf disebut apa dia? Dia tanah yang kosong untuk kita disediakan sekarang. Sekarang ni, tugas kita adalah buat apa? Nak bina mahligai dalam syurga tu. So kita sekarang nak buat rumah, katalah rumah kita nak buat rumah tu harga 2 juta. Orang yang kerja macam mana boleh buat kerja 2 juta? Rumah 2 juta. Gaji dia 1,400, bank lepas ke? Ha? Bank bukan nak gelakkan ke apa, tak. Mungkin dia, Allahu'alam, tak tahu. Orang takkan buat lah. Tapi kalau dia cuba, apa tak bank akan cakap kan? Siapa yang boleh buat rumah 2 juta? Mestilah gaji dia memadai dengan apa dia buat. Nak buat rumah 2 juta, first stage, mungkin kontraktor tu minta 100,000. Boleh, nanti saya bank in. Jadi kita kena hantar ongkos. Ke siap 2 juta baru bayar? Kena hantar sikit. Jadi sekarang bayangkan di syurga tu kosong. Allah nak sediakan bagi kita orang-orang yang soleh ni. Jadi kita kena hantar orang belanja tu ke sana nak bina rumah. Buat masjid. Apa Allah janjikan bagi orang yang menyumbang kepada masjid? Allah akan ganti mahligai di syurga. Sebab tu kita nak buat kerja ni untuk dekat dunia ni. Apa yang Allah bagi kepada kita, kita nak hantar untuk ke sana. Jangan simpan dekat dunia, dia labur dekat dunia, rugi. Labur kau untuk akhirat supaya kita dapat rumah yang besar. Perbanyakkan zikir kepada Allah. Setiap zikir kita tu Allah tanamkan satu batang pokok di syurga nanti. Nak rumah yang ada pokok banyak ke kering kontang, tak ada tanah apa-apa? Mesti nak pokok. Sebab tu kat rumah pokok kita banyak, cantik, pokok bunga. Rumah kecil dapatlah pokok bunga jadilah. Rumah besar boleh tanam pokok besar. Ada tanah lagi belakang tu boleh tanam pokok durian. Jadi nak makan musangking. Jadi nak makan musangking dekat sana, kena tanam pokok musangking. Kenalah tanam. Tanam dia macam mana? Dengan belanja untuk akhirat. Hantar ongkos dia ke sana. Dia tak bolehlah tanam dekat sini, dapat kat sini lah. Dia tanam dia untuk akhirat. Jadi, auratanal arda. Allah telah wariskan tanah ini kepada kami. Kami telah usahakan dulu. Allah telah bina mahligai-mahligai bagi kami. Natabawwa'u minal jannah. Kami dapat tinggal daripada syurga ini. Dapatlah kami tinggal kat sini sebab rumah kami besar. Nanti kita akan tengok besarnya rumah dia. Ada banyak bilik. Ada banyak apa? Bilik. Beza dengan dunia. Kita buat bilik. Mula anak ada 5 masa kecil. Lepas tu anak semua dah berkahwin. Fikir buat apa? Renovate rumah sikit. Nanti dia pun nak balik. Sekali PKP 2 tahun tak boleh balik. Tak dipenuhi juga. Balik pun setahun sekali. Kan? Itu pun dipikir, nanti ni mahram-mahram tidur hotel lama, tak juga duduk rumah. Itu dekat dunia. Sebab tu jangan buat besar-besar sangat. Bukan tak boleh. Maksudnya kita fikir yang keperluan kita. Keperluan kita dekat dunia ada, keperluan dekat akhirat itu paling besar. Maksudnya kadar dia itu adalah kita melihat kepada keperluan. Kan? Bukannya kita mengikut hawa nafsu. Natabawwa'u minal jannah haitsu nasya, di mana saja kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul amilin. Tengok sekali lagi disebut apa? Inilah sebaik-baik balasan bagi amilin, bukan alimin. Amil. Orang yang bekerja. Kita kena bekerja kat dunia ni. Kerja apa ustaz? Kerja apa? Iyyaka na'budu, nanti kita kena kerja sama-sama. Kita rancang pekerjaan kita. Okey, bila dia masuk syurga, dia disambut. Kemudian tadi malaikat beri salam kan? Kemudian siapa pula yang beri salam kepada dia? Ini sebesar-besar ucapan salam. Tengok surah 36. Ayat 58. Surah 36 surah apa? Yasin. Ayat 58. Ayat yang ke-58. Surah 36.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi ucapan salam. Salam ni nama Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Setiap kali selepas solat kita ucap tu. Apa maksud salam? Sejahtera. Kita nak sebarkan sejahtera. Sebelum habis salat kita kata apa? Assalamualaikum. Sejahtera ke atas kamu. Tapi selepas solat kita tak sebarkan sejahtera, iaitu Al-Quran ini. Tak kena tempat dia. Tak kena ucapan kita tu. Allah itu salam. Allah ucapkan salam nanti ke atas kita. Salamun. Itu adalah apa dia kata Allah? Qaulan mir rabbir rahim. Ucapan daripada siapa? Rabbir rahim. Tuhan yang menguasai, yang mencipta, yang memerintah, lagi yang maha penyayang. Siapa yang beri salam kepada ahli syurga? Malaikat. Kemudian siapa? Allah. Apa perasaan kita? Tuhan kita beri salam ke atas kita. Kakak ini yang diidam-idamkan bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi selama dia hidup ni, sedar-sedar besok ada lagi nyawa. Uish, tak boleh jadi ni. Sebab apa? Kalau ada nyawa, kita punya kemungkinan melakukan dosa tu ada lagi. Maka kita pelihara diri kita. Tiap-tiap hari pelihara. Sudah besok, celik lagi, ada nyawa lagi. Ish, tak mati lagi ni. Memanglah bagus lah tak mati lagi. Kalau mati, risau juga kita. Tapi memang hakikatnya memang perlu mati. Sebab apa? Kalau kita kata nak masuk syurga, apa tiket paling besar sekali? Mati. Bukan tiket lah. Tiket tu dia punya amal dia supaya Allah bagi dia nak rahmat. Tapi dia dah beramal dah. Dah cinta kepada Allah. Sanggup berkorban untuk agama Allah. Tapi tak boleh-boleh masuk syurga lagi. Sebab belum mati. Mati je pintu nak pergi ke syurga. Lepas tu Nabi kata apa dia? Siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu. Sibuk macam mana sekalipun tak sempat baca tengah duduk sambil berjalan tu ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai habis. Nabi kata apa? Tidak ada yang menghalang baginya ke syurga melainkan kematian. Maksudnya orang ini Allah nak jamin dia syurga. Tapi sebab belum mati sahaja lagi. Tapi mati tu kata Nabi menyakitkan. Mati tu sangat menyakitkan. Walaupun orang tu mati mungkin kita tengok orang mati tengah solat, kan? Orang mati tengah baca khutbah, sebenarnya dia sakit.